بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung surah At-Takwir ayat 15 sehingga 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس. صدق الله العظيم. Ayat 15 sehingga 19 yang kita sambung bacaannya pada malam ini adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Allah bersumpah di atas makhluk ciptaannya. Dan Allah pada ayat ini telah bersumpah bermula ayat 15. Allah berfirman, Fala uqsimu bil khunnas. Oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam dan timbul, yang disebut dengan al-khunnas. Dan kemudian Allah menyebut al-jawaril kunnas, yang beredar juga yang tetap pada tempatnya. Pertama kita mesti faham apakah rahsia dan hikmah di sebalik sumpahan Allah yang Allah gunakan makhluk dia yang bernama bintang-bintang, yang secara jamak disebut dengan an-nujum.
Tetapi dalam dua ayat ini 15 dan 16 disebut dengan tiga istilah, yaitulah al-khunnas, al-jawari, kemudian al-kunnas. Tiga definisi yang berbeza, tetapi duduk pada keluarga bintang-bintang. Tuan-tuan muslimat, sebelum kita pergi lebih lanjut, maka di dalam Al-Quran bukan sekadar surah At-Takwir sahaja yang menyebut tentang persoalan sumpahan dengan bintang, tetapi di sana ada satu surah namanya bintang terus, surah An-Najmi, surah bintang. Dan mengikut riwayat, surah An-Najmi pada juzuk 27, surah An-Najmi ini adalah satu-satunya surah yang Nabi baca sekaligus kepada penduduk Makkah. Start daripada wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampailah ayat terakhir. Allah Ta'ala menyebut fasjudu lillahi wa'budu. Sampai ayat last daripada suratun Najmi. Mengikut pandangan majoriti ulama, inilah satu-satunya surah, yakni suratun Najmi, surah bintang, yang Nabi baca sampai habis. Selalu Nabi baca separuh, sikit, kemudian baca hari lain. Tapi An-Najmi Nabi baca sampai habis di hadapan musyrikin Makkah. Dan bila Nabi sampai pada ayat yang akhir, fasjudu lillahi wa'budu, itu ayat sujud tilawah. Sujud tilawah. Maka Nabi pun sujud. Dan ada riwayat menyebut musyrikin pun macam terperanjat, mereka pun sujud sama. Ada riwayat menyebut begitu. Hak sahabat sujudlah. Hak musyrikin ni, bila tengok Nabi sujud, mereka pun tak pasal-pasal sujud. Kerana terperanjat tengok Rasulullah sujud setelah Nabi baca ayat terakhir daripada suratun Najmi. Tuan-tuan muslimat, bukan nak tafsir suratun Najmi, tapi nak sebut ayat pertama. Allah bersumpah, wan najmi idza hawa, dan demi bintang, idza hawa, apabila dia menjunam. Ada pula jenis bintang yang dianya menjunam. Yang ini kita baca ada 3 di situ. Sekejap lagi kita tengok kenapa Allah turunkan ayat ni. Baik, pertama sudah tentulah Allah Ta'ala sebut dengan Al-Khunnas. Dan ditafsirkan di dalam tafsir ini pimpinan Ar-Rahman, iaitulah bintang-bintang yang tenggelam timbul
Sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Tenggelam timbul. Dia panggil Al-Khunnas. Yang kedua Allah sebut Al-Jawari. Iaitulah bintang yang beredar pada suasana keadaan orbit dia. Ada tempat dia berjalan, bintang ni. Disebut dengan Al-Jawari. Dan yang ketiga, Allah sebut dengan Al-Kunnas. Iaitulah bintang yang dia tetap pada tempat dia. 3 di situ. Istilah berbeza. Al-Khunnas, tenggelam, timbul. Masuk dalam sarang dia, lepas tu dia keluar balik. Dia panggil Al-Khunnas. Kejap nampak, kejap tak nampak. Yang kedua Al-Jawari, iaitulah yang beredar pada kawasan orbit dia. Dan yang ketiga adalah Al-Kunnas, iaitulah bintang yang dia tetap pada tempat dia, tak gerak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini kenapa? Allah cerita tentang 3 jenis bintang yang kita boleh tengok sebenarnya. Terutama yang grup Al-Kunnas, yang dia berada pada tempat dia. Itu yang kita tengok di langit. Bintang Orion dihantarlah burus macam-macam. Yang dia tetap dan menjadi pedoman untuk orang bermusafir. Kalau di laut mereka boleh berpandukan bintang-bintang. Sebab turun ayat ni ialah kita kena faham di antara penyakit musyrikin Makkah, mereka ni amat gemar duduk dalam suasana telek bintang. Begitu. Dia panggil kahin. Dalam Quran dia panggil kahin. Baik itu Allah kata wama huwa biqauli kahin. Adalah Muhammad itu bukan seorang kahin. Kahin merujuk kepada golongan yang dia tengok bintang and then dia boleh beritahu hasil telekan bintang itu. Ini kerja musyrikin Makkah. Dan mufassirin menyebut bahawa kerja tengok bintang, kemudian beritahu suwe ke, sial ke, okey ke, tak okey ke, kerja ni menjadi suatu industri di Makkah. Jadi satu industri. Ada syarikat pula. Yang ni enterprise, yang ni Sendian Berhad. Geng Abu Jahal besar sikit saham dia Berhad lah. Hak yang baru mula-mula nak belajar nang botinang koi botikoi ni, dia enterprise je lah. Hak kecil-kecil. Tapi semua pakak mengaku reti tengok bintang takwil, kerja syirik. Dan mereka menyatakan bahawa bintang-bintang ini dikawal oleh jin-jin yang mereka merasakan jin itulah yang membawa kepada mereka berita-berita, ramalan-ramalan yang karut marut itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita pun dulu kalau ayah-ayah batch ataupun sebaya dengan kita atau yang lebih tua lagi, kan dalam surat khabar kita dulu
ada ramalan bintang, punyalah mengarut. Kan zaman dulu ada dalam tu Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Cancer, Leo, Gemini, Pisces, macam-macam. Kemudian buatlah ramalan. Hak siapa lahir sekian sampai sekian, bintang dia Aquarius. Tulislah hari ni orang Aquarius akan berada di aquarium. Contoh. Hari ni orang Cancer tak boleh hisap rokok, nanti kena kanser. Dia tibai serupa tua. Kan? Zaman kita, zaman lah anak-anak, adik-adik kita tak tahulah, tak ada saya rasa dah. Dalam paper tu, alhamdulillah. Zaman lah dia main hak merepek pula. Hak dalam TikTok baru-baru ni kan. Nabi Muhammad itulah Allah. Astaghfirullahalazim. Tak tahu nak abak dah. Akhir zaman dia punya merepek. Nabi Muhammad itulah Allah. Tak makan, tak minum. Satu keluarga tu keluar dalam TikTok. Elok pakai tudung anak tu pun. Nabi Muhammad itulah Allah. Nabi Muhammad tak makan, tak minum. Astaghfirullahalazim. Bertaubatlah selagi matahari terbit daripada timur. Rosak akidah, jangan buat macam tu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia seperti kita. Yamshi fil aswaq. Nabi Muhammad berjalan ke pasar-pasar. Nabi Muhammad pergi market, kata Allah. Bukan kata Nabi Muhammad aja pergi market. Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ayat terakhir bagi juzuk 18. Masih lagi Al-Furqan. Ayat last juzuk 18 ayat 20. Kemudian waqala allazi, selepas tu juzuk 19. Allah Ta'ala sebut ayat terakhir juzuk 18, masih lagi Al-Furqan. Allah kata, tiadalah kami utuskan Rasul sebelum daripadamu wahai Muhammad, melainkan semua Rasul-Rasul itu, mereka itu makan makanan dan mereka itu berjalan ke pasar. Jangan kata Nabi Muhammad ya. Nabi-Nabi Rasul sebelum Rasulullah pun pergi market. Beli kentang, beli bawang. Buat apa? Nak makan. Dia main pula dalam TikTok. Penin kita. Bertaubatlah. Macam-macam dah merepek, merapu bercakap. Dalam keadaan akidah. Bukan boleh beli kat pasar tuan-tuan. Akidah kalau tercabut, hancur, jawab dia. Na'udzubillahi min zalik. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Nabi Muhammad bukan Allah. Allah itu zat yang maha zat, yang takkan sama dengan makhluk. Bertaubatlah sebelum terlambat, sebelum nafas sampai di kerongkongan. Ketika itu tiada peluang lagi untuk bertaubat. Maka alhamdulillah, tak ada dah sekarang ni ramalan-ramalan bintang tu, tak ada dah. Tu cara moden lah. Kalau cara orang tua-tua dulu, dia sebutlah, tengok rama-rama masuk rumah. Dia habaklah orang tua-tua dulu.
Dia kata ada orang nak mai. Kita ingat kan? Orang tua-tua kita dulu. Semoga Allah ampunlah segala dosa. Habaq kat kita. Ni ada orang nak mai. Mai sungguh. SPRM jawab dia. Mai. Nak mai rumah lah macam-macam. Tak boleh lalu bawah penyidai kain lah. Macam-macam. Kalau keranda tu karang. Nak angkut dah keranda tu pi kubur, ahli keluarga ni kena lalu bawah keranda. Ingat dulu tahun 60-an kita dulu, aku tak lalu lah. Duk tengok orang buat dulu, kita budak kecil beringuih waktu tu. Lalu bawah keranda tu, dah angkat dah nak bawa pi kubur, lalu bawah keranda tu. Apa tujuan? Supaya boleh lupa si mati. Tak kemampu. Islam suruh ingat. Doa. Bila ingat, doakan. Bila ingat, wakaf. Buat harta. Wakaf untuk dia. Ni lalu bawah keranda tu bagi lupa. Siapa suruh lupa? Ni semua zaman kita meleleh hidung tak tahu apa. Wallahu akbar. Makan tengkuk leher ayam tak boleh. Nanti terpeleot leher pula dah. Wah, mereka nak tibai daging banyak. Dia macam-macam. Zaman kita, budak-budak tak tahu apa. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa orang-orang tua kita dahulu. Yang baru kita dah belajar, barulah kita tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, Allah turunkan ayat ni. Allah nak beritahu musyrikin Makkah dan beritahu kita semua bahawa sesungguhnya bintang-bintang tu tak ada dia kena mengena dengan nasib seseorang, tak ada. Sial ke suwe ke tak ada. Melainkan bintang-bintang itu Allah Ta'ala cipta dengan berbagai kategori. Ada yang hawa, menjunam. Ada yang khunnas, tenggelam dan timbul. Ada yang al-jawari, yang bergerak pada orbitnya. Dan ada yang al-kunnas, yang mereka itu duduk pada suasana, tetap pada tempat dia. Allah nak beritahu tak ada kena mengena dengan nasib manusia, melainkan jadi pedoman dalam kehidupan kita, terutama dalam melihat arah kiblat dan sebagainya. Orang yang ada ilmu tentang ni dia tahu arah kota Makkah ada ditunjukkan dengan sebutir bintang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah turunkan ayat ni selain menafikan kesialan nasib manusia ni dikaitkan dengan bintang. Allah nak ajar jin tak ada kena mengena dengan bintang itu. Akulah Maha Pencipta. Akulah yang menjadikan bintang-bintang itu bercahaya dia dan tenggelam timbul dia, yang cipta aku. Ini pemasakan akidah. Apa dia? Khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala itu khaliqu kulli syai'. Dialah yang mencipta tiap-tiap sesuatu. Semua Allah yang buat. Dan bila Allah Ta'ala buat, dia tak biar. Dia menentukan qadar, ketentuan, undang-undang, peraturan bagi makhluk yang dia buat. Ini adalah kemantapan akidah. Apa dia? Allah maha hebat. Cipta walau kecil, hormon ke, kuman ke, apa saja, semuanya Allah
menentukan ketentuan bagi makhluk yang dia cipta. Tak ada kena-mengena dengan jin dan sebagainya. Baik, maka sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bintang hak ada di langit ni, kita tak tahulah banyak mana. Tak tahu nak cakap. Disebut bagaimana bintang-bintang ini dia beranak melahirkan bintang-bintang baru. Ini dikaji oleh saintis. Dan kita tak tahu nak sebut. Banyaknya bintang-bintang yang muncul, dan tuan-tuan boleh rojok website NASA, tuan-tuan boleh tengok, baca dalam website NASA tentang jumlah bintang yang kita nak kira pun pening. Punyalah banyak. Allah yang menciptakannya. Dan ciptaan itu ada tujuan? Ada. Kerana Allah menciptakan sesuatu bukan dengan sia-sia. Dan kita mesti faham, di dalam surah As-Saffat, kalaulah kita nak sebut perangai menengok bintang ni, dia bukan berlaku zaman Nabi aja. Dia sudah berlaku di zaman Ibrahim alaihi salam. Ada satu ayat dalam surah As-Saffat, selepas surah Yasin dan sebelum surah Sad, ada ayat yang berbunyi, فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Ayat 88 kalau tak silap. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang merenung bintang. فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ. Lalu Nabi Ibrahim melemparkan pandangannya kepada bintang. Faqala inni saqim. Lalu dia berkata, saya ni demam, sakit. Tuan-tuan, ayat ni jangan silap tafsir. Betul, nak kena peringat, takut nanti baca tengok terjemah dah silap tafsir. Apa dia? Ayat ni cerita bahawa Nabi Ibrahim melemparkan nazrah, satu pandangan dia fin nujum, ke arah bintang-bintang di langit. Benar. Zaman Nabi Ibrahim, kaumnya memang telek bintang. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim melemparkan pandangan dia ke arah bintang, bukan bermakna telekkan, tetapi membawa maksud Nabi Ibrahim berfikir terlalu lama, mencari idea untuk mengelak daripada join kaum dia ke satu pesta syirik. Kaum dia ajak dia pergi. Kata, jomlah Pak Lebah Ibrahim, asyik wirid aja. Jomlah kita, that's the way, kata kaum dia. Jomlah, asyik pi masjid aja. Sekali-sekali mau konsert, dia kata. Hampilah semayang, petu hang tukar baju, bodengri, pakai t-shirt, rambut minyak belah tengah, naik Vespa. Pi mana? Konsert. Sekali-sekala bro. Tengah jalan, tibai di lori, mampui sekali-sekala. Nabi Ibrahim nak elak. Lalu dia merenung ke arah bintang. Tafsir menyebut, bukan dia telek bintang. Saya kena sebut awal-awal, nanti silap tafsir. Tafsir menyebut bukan dia telek bintang,
tapi dalam bentuk berfikir. Lama dia fikir, dia pandang bintang. Dia fikir, cari idea. Macam mana aku nak elak ni? Itu yang datang ayat selepas dia. Faqala inni saqim. Lalu dia berkata, saya ni demam. Dia tak demam pun. Dia berdusta pada majas. Tengok saya sebut. Dia berdusta pada majas. Nak reti bahasa Arab. Nabi Ibrahim berdusta bukan pada dusta yang tulen. Bukan. Tetapi dustanya pada majas. Majas apa? Macam kias. Kiasan. Dia berdusta untuk mengelakkan diri dia terlibat dengan pesta kaum dia yang syirik. Dia tak mau. Nak, dia terpaksa sebut, saya ni demam. Wahai tak demam pun. Itu dia panggil dusta yang majas. Bukan dusta yang tulen. Dusta tulen berdosa. Nabi Ibrahim dalam bentuk majas. Samalah ketika seorang raja tanya Sarah, ni siapa ni? Dia tanya Nabi Ibrahim, raja ni dia nak ambil Sarah. Sarah isteri dia. Maaf, Hajar. Dia tanya Hajar, ni siapa ni? Hajar dah jadi isteri Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim terpaksa sebut dusta dalam bentuk majas untuk menyelamatkan Hajar. Nabi Ibrahim kata, kalau tuanku ambil dia, habislah saya. Ini pembantu rumah saya. Betul ya, pembantu bini dia. Dia tak berdusta. Itu majas. Sama macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dan para sahabat pergi rondo dalam perang Badar. Sahabat berkhemah dah dekat Oasis. Ni nak cerita dusta majas, kias. Bukan dusta tulen. Tuan-tuan muslimat, bagaimana dah berkhemah dah sahabat di suatu wadi Oasis. Wadi makna kolam air lah, Oasis. Satu kolam air yang besar. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita khemah di sini, wadi-wadi yang lain tu kita kambus. Biar musuh mati, tak boleh minum air. Ini perang Badar. Nabi kata okey. Khemah situ, kemudian Nabi mula meronda. Tiba-tiba Nabi dan sahabat bertembung dengan seorang yang Nabi tak kenal. Nabi tak kenal. Lalu Mamat ni tanya Nabi, wahai tuan, mai mana ni? Datang daripada mana ni? Hai tuan-tuan, situasi tengah nak perang. Boleh jadi spy Abu Jahal. Tak tahu. Boleh jadi tentera perisik Abu Jahal. Nabi kena hazar. Nabi kena berhati-hati. Takkan Nabi nak pecah lubang. Kami mai pada Makkah nak berlawan. Buat-buat dia spy Abu Jahal. Maka Nabi ajar kaedah yang disebut dengan dusta yang majas. Bagaimana Nabi bila ditanya, datang pada mana ni? Maka Nabi jawab, minal ma'. Nabi kata daripada air. Entah tengok Nabi. Nabi kata minal ma'. Aku datang daripada air. Lalu ulama bahas apa yang Nabi sebut, bahawa Nabi tidak berdusta. Pertama, bila Nabi sebut datang daripada air, maksud Nabi, aku datang daripada wadi tadi, Oasis. Cuma tak habaq lah belah mana. Takkan nak bagi Google kat dia, nak mampu. Ini tengah nak perang. Tapi Nabi dusta tak? Tak. Itu majas. Nabi sebut minal ma', aku mai pada air. Atau kata ulama, Nabi sebut
air itu maksudnya air mani sperm. Aku ni daripada sperm ayah aku. Begitu ulama tafsir ketika mana mereka menghuraikan ucapan para rasul yang kalau kita tersilap tafsir nanti kita menuduh para rasul pun berdusta. Jangan tuan-tuan, Nabi Ibrahim tidak berdusta. Itu dia panggil majas, satu kias, walaupun nampak tu macam dusta, tapi kiasan sahaja nak selamatkan situasi pada waktu itu. Ni kena mengaji elok-elok. Sampai Imam Ghazali pun sebut ada dusta yang dibolehkan syarak. Ada dusta yang boleh. Boleh berdusta. Antaranya nak selamatkan nyawa orang. Contoh, kawan ni diburu oleh seorang lelaki. Dah kena tetak dah telinga, tinggal sebelah aja. Sebelah lagi ya, lari lintang pukang. Dia mai ketuk rumah kita. Kita buka, tanya dia, hang ni siapa? Dia kata, bang, tolong bang, sembunyikan saya. Saya ni tak bayar hutang dia. Dah 10 tahun. Contoh. Saya kata nak bayar bulan depan. Dia tak sabar dah. Dia tetak saya. Abang tolong sembunyikan saya. Kita pun sembunyikan dia. Dapur ke mana, bilik air ke? Datang mamat ni tanya. Ada nampak dah sekian-sekian orang? Bibir dia hitam, isap okok. Kata mamat ni. Ada nampak tak? Kata tak ada, mana tahu. Kita dusta tak waktu tu? Dusta. Tapi nak selamatkan nyawa dia, boleh. Ni kena mengaji lah, luah. Seorang suami boleh berdusta pada isterinya ketika mana isteri dia mengidam nak makan tom yam Pak Mat. Ya, dia sedap hak tu lah tom yam Pak Mat. Pipi tutup kedai Pak Mat yang ada Pak Lim. Contoh. Kita pun beli, balik abang kat dia. Ni kedai Pak Mat lah, dia duk rasa lain. Abang biar betul bang. Ni tom yam kedai Pak Mat. Iya, kedai Pak Mat. Bohong tak waktu tu? Bohong. Tapi dibolehkan nak jaga hati dia. Kawan mengandung, kawan mengidam. Wah, kedai Pak Mat tutup. Tu contoh. Oi, panjanglah kalau nak sembang bab bohong. Yang kita nak sebut bohong yang tak dibenar syarak, bohong campur khianat. Yang tu celaka jawab dia. Pembohongan campur dengan khianat, campur dengan satu bentuk pembohongan yang dipaksa orang untuk percaya, yang tu dosa lah. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim majas saja bila sebut saya ni demam. Wah, dia tak nak pi pun. Lalu dia melihat pada bintang. Dan melihat bintang itu bukan telekkan. Bukan menelek. Tetapi pandang, renung, sambil duduk termenung, cari idea. Macam mana nak habak ni? Aku tak mau pi. Akhirnya, inni saqim. Saya ni demam. Begitu. Baik. Itu yang kedua. Kita nak sebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bintang-bintang dengan tujuan-tujuan tertentu untuk manusia berfikir mengenai keagungan Allah. Paling tidak kita tahu bintang menjadi penghias kepada langit di malam hari. Cantik langit dengan bintang-bintang dan tak ada kena-mengena dengan nasib manusia. Tak ada. Baik. Kemudian Allah menyebut wal-laili idza as'as, dan apabila malam ia hampir habis. Wal-laili, dan malam, idza as'as, apabila dia mula hilang, yakni malam mula melabuhkan, mula dia nak hilang dan siang nak datang.
Baik. Apa kaitan ayat? Ayat ni bila Allah kata walaili idza as'as, dan malam apabila ia hampir hilang, maknanya malam dah sampai penghujung, sekejap lagi datang siang, untuk Allah tegur musyrikin Makkah bahawa kalaulah kamu kata jin itulah yang jaga bintang, nanti bila sampai siang, walaili idza as'as, dan malam bila sampai penghujung, yakni siang datang, bila siang datang, nampak tak bintang? Tak nampak. Allah nak ajar apa? Aku segala-galanya, bukan jin tu. Kalau kamu kata jin, maka sudah tentulah jin itu berkuasa untuk melihatkan bintang itu kepada kamu. Tak. Bila datang malam sampai hujung, siang nak datang, tu yang ayat sesudah dia, wasubhi idza tanaffas, dan subuh apabila ia mula bernafas. Tengok Allah cantiknya balaghah bahasa Arab. Dalam ni disebut dan siang apabila ia mulai terang. Nak ajar bila malam sampai penghujung nak habis, siang pun datang, bintang tu kamu nampak tak? Tak. Baik, sekarang kamu tak nampak dah bintang tu. Siapa maha berkuasa? Aku. Aku datangkan siang, wasubhi idza tanaffas, dan subuh makna fajar. Fajar pun boleh, subuh pun boleh. Dalam hadis Nabi sebut fajar, rak'ataini, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum solat fajar. Fajar makna subuh. 2 rakaat sebelum solat subuh, yakni dah azan, kemudian belum solat lagi, kita pun balun 2 rakaat, maka Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebab itu jangan tinggal 2 rakaat solat sunat fajar. Sehingga ulama menghukum kita boleh qada. Boleh qada kalau kita terlewat, dengan syarat kita memang jenis dah biasa buat solat sunat fajar. Maka kita boleh qada selepas solat subuh. Katalah kita terlewat sikit masbuk, habis solat subuh pergi belakang, qada. Boleh 2 rakaat. Sebab dia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat cantiknya bahasa Arab. Allah sebut wasubhi idza tanaffas, dan subuh bila dia mula bernafas. Dah macam orang dah. Maknanya satu kehidupan. Bila datang subuh, makna datanglah siang. Wan nahar, maka siang, subuh, lambang apa? Bila kata tanafas, tanafas macam makhluk hidup. Bernafas, binatang, manusia bernafas, maka lambang datangnya penghidupan yang baru. Allahu Akbar. Sebab itu Allah sebut dengan tanafas, iaitu datang hari baru. Wan nahara mubsira, dan di siang hari kamu mubsira, cari rezeki, kamu bekerja cari rezeki. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pertama 2 ayat ni 17-18 ni nak ajar kita apa? Pertama, malam sampai hujung datang siang, maka itu bukan kerja jin, kerja aku. Maka kamu tak nampak dah bintang-bintang yang kamu buat pujaan itu, sebab akulah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Pertama. Yang kedua,
kita mesti faham bahawa sesungguhnya pada malam dan siang itu ada hikmah, ada rahsia yang boleh kita sentuh sedikit. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sering menyatakan bahawa membaca Al-Quran ini bukan sekadar habis pada bacaan gerakan mata kita sahaja, tetapi hendaklah membaca Al-Quran dengan mata hati kita. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pada dua ayat ini 17 dan 18, "Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas." Allah menyebut dua suasana malam dan siang. Tuan-tuan muslimat, orang yang hidup mata hatinya dapat membaca suasana ini dengan bacaan kerohaniah yang terlalu tinggi, melihat malam sebagai kegelapan, yakni gelapnya hati-hati manusia yang jauh daripada agama Allah, dan melihat siang itu sebagai manusia yang senantiasa berjalan di atas hidayah petunjuk yang terang benderang, selamat sampai ke destinasinya. Sebab itu kita melihat adanya manusia-manusia yang apabila telah terang hatinya, disuluh dengan iman dan ketakwaan, maka dia tidak peduli lagi pada dunia yang sedikit ini. Dia tidak lagi memandang dunia ini besar bagi dia, bahkan dia memandang hina dunia ini. Tuan-tuan muslimat, bayangkan kalau kita sebut golongan sahabat, ada sahabat yang berada di atas cahaya kebenaran, sentiasa disuluh dengan cahaya itu dan bersedia untuk patuh. Dan ada segelintir yang berada di dalam kegelapan. Tuan-tuan muslimat, ambil contoh ayat 97 surah An-Nisa. Allah ketika menceritakan sedikit kisah di dalam hijrah, Allah Ta'ala sebut ayat 97 An-Nisa, "Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim." Allahu Akbar. Tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, dia hurai ayat ni punya panjang. Iaitulah kata Allah, mereka-mereka yang dimatikan Allah dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Buka tafsir. Siapa tu? Segelintir sahabat Nabi yang enggan berhijrah. Mereka Islam fasa Makkah, bukan Islam fasa Madinah. Mereka haibat Islam fasa Makkah, menerima ugutan ancaman. Tetapi bila sampai seruan hijrah, mereka lebih percaya
kepada kepimpinan Abu Jahal daripada dengar cakap Rasulullah untuk berhijrah. Takut tuan-tuan, Masya Allah. Apa jadi pada mereka? Akhirnya segelintir sahabat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut nama-nama mereka, yang kita pun tak mau nak hafal nama mereka. Disebut nama-nama yang tak mau berhijrah kerana percaya pada Abu Jahal, tak nak ikut Nabi, nanti susah. Yathrib, Madinah ni entah macam mana, kita pun tak pernah sampai. Duk Makkah elok, Abu Jahal tak kacau pun, elok kita semayang apa tak ganggu pun. Tuan-tuan, Nabi suruh tinggalkan Abu Jahal, Nabi suruh ikut dia hijrah, tinggalkan kepimpinan Abu Jahal yang jahat. Mereka tak nak, mereka masih menyangka baik kepada Abu Jahal. Akhirnya tak nak hijrah, akhirnya menjadi tentera Abu Jahal dalam perang Badar. Ayat tu 97 An-Nisa cerita mereka ni mati dalam perang Badar. Tapi malaikat macam heran tengok mereka mati belah Abu Jahal. Tu yang malaikat tanya, fima kuntum. Bahasa kita awal, hampa ni mati belah Abu Jahal. Qalu, roh mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ni dulu golongan tertindas. Kami ni ditindas oleh Abu Jahal. Malaikat jawab, awak yang lain tak kena tindas ke? Tak kena tindas ke Bilal? Tak kena tindas ke keluarga Yasir? Tak kena tindas ke yang lain? Hampa aja ke kena? Kenapa kamu tak nak hijrah? Alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha. Kamu boleh berhijrah, tinggalkan Abu Jahal. Awak duk percaya kat dia lagi? Kata malakul maut. Kenapa tak nak tinggalkan dia ikut Rasulullah? Malakul maut tanya roh mereka. Tu jawapan dia. Lalu Allah kata, faulaika ma'wahum jahannam. Semua mereka adalah dihumban dalam neraka jahannam. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi yang dah Islam tetapi tak nak hijrah. Ini riwayat yang paling kuat. Ada satu riwayat segelintir menyebut 97 An-Nisa berhubung dengan sekumpulan munafikin yang telah join Abu Jahal dalam perang Badar, munafik Madinah. Ini riwayat kedua. Ceritanya dua-dua Islam tak? Ya. Kalau tanya munafik Islam tak? Ya. Munafik daripada orang Islam. Semayang belakang Nabi, orang Islam. Tetapi mereka tikam Nabi daripada belakang. Ada tafsiran segelintir sebut 97 An-Nisa berhubung segelintir munafikin Madinah. Tapi yang jumhur ialah yang tak nak hijrah dan mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal di Makkah, yang syok dengan Abu Jahal, yang percaya dengan Abu Jahal, walaupun sejahat itulah Abu Jahal sampai tahap nak bunuh Rasulullah, sampai ke tahap itu. Maka kepercayaan mereka dibalas oleh Allah dengan dihumban mereka ke dalam neraka. Maka jaga tuan-tuan muslimat, bila Allah sebut malam dan siang, itulah simbolik kita nak duduk belah mana. Belah siang terang benderang yang penuh dengan cahaya kah? Atau nak duduk dalam kegelapan, hancur jiwa dan hati kita kerana bersama dengan pembohongan
dan kebatilan. Di tangan kitalah pilihan itu. Timun pisau di tangan kita. Potonglah ikut mana nak potong. Jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang kita semua nanti akan bertanggungjawab di atas segala perbuatan kita. Maka kesimpulan besar daripada 4 ayat ini, yang pertama, bintang-bintang di langit tiada kena mengena dengan sial dan nasib manusia. Horoskop apa semua ni tak ada. Sagittarius, Capricorn tu memanglah ada. Bentuk-bentuk buruj tu ada. Aquariusnya ada semua. Tu tak dinafikan. Zodiak itu ada. Tetapi meramal itu, yang tu yang jadi tak betul. Maka itu sudah berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Dan Allah sebut dalam ayat ni, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintang ciptaan Allah, bukan jin yang jaga, Allah yang jaga. 2, bintang menjadi petunjuk bagi manusia di langit. 3, manusia di bumi. 3, bagaimana bila Allah menghilangkan malam dan mendatangkan siang, maka bintang tidak dapat dilihat lagi. Untuk Allah tempelak musyrikin Makkah. Kalau kamu kata jin yang jaga, tentulah kamu boleh nampak bintang itu di siang hari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, akhirnya kita menyebut secara simbolik balaghah yang terlalu indah bahawa siang dan malam mewakili 2 jenis manusia, gelap dan terang benderang hati mereka. Maka pilihan itu adalah di tangan kita dan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.